Ya jangan risaulah tak dapat soft ke dan sebagainya. Ini adalah keuzuran. Ialah dalam bulan lepas, hujung bulan lepas saya ceramah dekat Bandar Teknologi Kajang. Ada seorang hamba Allah ni, dia pangkat pakcik, dia kata, "Ustaz, saya ni rasa tak sedap lah Ustaz. Kita ni semayang soft tak rapat, jarak 1 meter ni. Macam mana title solat berjemaah ni? Saya rasa tak sedap lah. Rasa macam nak semayang kat rumah lagi best, rapat-rapat dengan bini," dia kata. "Apa hal kau semayang berjemaah berapat dengan bini pula? Patut bini kat belakang." Buat apa? Ya. Tak ada, saya tambah-tambah tu tuan-tuan. Ya. Jadi kata tak rapat macam mana title, dia kata sedangkan soft yang lurus, soft yang rapat ini adalah satu syarat kesempurnaan solat berjemaah. Betul tak? Betul. Itu dia kata betul Tuan Haji. Bila kita dengar dia cakap macam ni, memanglah kita concern, kita tahu dia punya concern, dia punya rasa ambil berat tu. Kita puji dia. Kita puji sebab rasa berat, dia rasa risau, dia rasa rugi. Tapi saya mengambil kesempatan, saya nak perjelaskan bahawa betul dalam Islam memang soft yang lurus, soft yang rapat, iaitu syarat kesempurnaan solat berjemaah. Kalau soft tak rapat ataupun tak sempurna tuan-tuan, solat berjemaah kita tu tak sempurna, tak dinafikan. Ya. Kalau tak, kenapa Nabi SAW cukup mengambil berat? Nabi takkan bertakbiratul ihram kecuali Nabi dah pastikan soft sempurna. Ada sekali dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi nak bertakbir, Nabi nak angkat tangan takbir tu, Nabi cancel, tak jadi angkat tangan. Pasal apa? Nabi nampak ada perasan dekat belakang Nabi ada seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dada ke depan. Apa maksud dada ke depan? Tak lurus lah, kaki ke depan. So Nabi tak jadi balik, Nabi toleh belakang, Nabi kata ittaqullah. Wahai semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu tak luruskan saf. Tak luruskan saf, kamu tak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Marahnya Nabi. Orang tanya, Nabi pandang depan, macam mana Nabi nampak? Imam Nawawi kata itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah letak mata ke, Allah pasang skrin, wallahu alam, tak dikhabarkan. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi kata, aku solat, aku nampak apa yang kalian lakukan, aku dengar apa yang kalian baca. Macam mana? Sebab itu mukjizat Nabi. Ya, jangan pula kita tanya imam tadi semayang nampak belakang tak? Imam kata imam kita bukan Nabi tuan-tuan, Rasulullah. Tapi nak tunjukkan betapa beratnya Nabi SAW mengambil, tak jadi nak solat sampai walaupun seorang sekalipun dada ke depan. Nabi suruh betul-betul. Ya. Ada orang kata, "Ustaz, masalah saya bila dalam soft, dada saya tak ke depan. Dada saya sama dengan kawan-kawan, tapi masalah perut saya ke depan." Macam mana tu Ustaz? Ya. Okey, perut ke depan, kaki sama tapi perut ke depan. Itu tak dapat tolong lah. Ya, itu kena diet, kena jogging ke apa, Allah Allah. Ya. Saya pun sama perut ke depan juga tuan-tuan, ya. Itu tak boleh buat apa-apa lah. Jadi itu yang kita kata ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu yang dikatakan sebagai syarat sah salat. Dan sebelum Nabi nak solat, sebelum Nabi pandang ke kiblat, Nabi kata, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah." Nabi kata, sempurnakanlah saf-saf kalian, sesungguhnya penyempurnaan saf-saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Nampak? Ya, jadi kita jangan risau pasal apa, sebab ada perbincangan di kalangan para ulama tuan-tuan. Ya, kadang-kadang orang bising, kenapa kita dah zon hijau, bukan lagi zon merah, bukan zon kuning, tapi masih lagi nak jaga social distance pasal apa? Ya, kita tak boleh nak kata macam tu tuan-tuan. Pada hakikatnya memang zon hijau. Ya, walaupun Gombak ni sebelah dengan Batu Cave ni tuan-tuan pernah zon merah, betul tak? Tapi tuan-tuan, hakikatnya kita masih lagi belum berjaya memutuskan rantaian COVID-19 100%. Masih ada lagi tuan-tuan, possibility, risiko untuk bersambung tu ada, untuk berjangkit tu ada. Dia paling mudah tuan-tuan. Dan kajian statistik mengatakan bahawa majoriti pembawa COVID-19 tak ada simptom, sihat walafiat. Macam tuan Syed kita ni, macam saya ni, sihat walafiat. Bila swab tengok, COVID-19. Masalah ni kalau saya sihat tak apa,
ya, tapi duk pindah pada orang lain pula bersimptom batuk, sesak nafas, pak, meninggal dunia. Itu yang tak nak ni tuan-tuan, nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak cerita pasal rapatkan saf, ini dalam keadaan darurat, risiko sangat tinggi, maka tidak menjadi masalah. Tapi bila musim tak ada PKP, musim sebelum coronavirus, penatlah imam duk kata sawu sufufakum, luruskan saf, rapatkan saf, kita pun ambil lewa. Bukan musim PKP, bila imam suruh rapatkan saf, tak nak pula. Duk rapat dia jauh, rapat jauh. Saya ingat lagi dekat Ceras tuan-tuan, Batu 9 saya ceramah tu, sekali pernah lah saya tegur Tuan Haji tu. Saya rapat dekat dia jauh lagi. Saya rapat, dia jauh lagi. Lalas sebelah saya pula kosong. Saya kata, Haji, rapatlah Haji, biarlah bahu bergeser sikit. Oh, tak boleh Ustaz, nanti kalau rapat sangat saya tak boleh nak duduk tahiyat akhir. Oh, kata apalah Tuan Haji, ya, betul lah, kita puji sikap dia nak hidupkan sunnah. Kan duduk tawarruk, kan duduk kaki terkeluar, kaki tegak tu, itu sunnah Nabi SAW. Kalau baca dalam sifat salat Nabi, itulah duduk Nabi, betul. Concern dia nak ikut sunnah Nabi, betul. Tapi dia tak tahu aulawiyat, tak ada priority. Ini kita kena tahu fake aulawiyat. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia karang satu kitab, bagaimana kita nak kenal fake priority. Contoh, dia terpaksa dia ambil tindakan nak jarakkan saf pasal apa, nanti tahiyat akhir nak duduk tahiyat akhir, dia tak nak duduk tahiyat awal, ya. Mana satu, nak kena kejar yang tu ke ataupun nak kena utamakan rapat yang saf? Saya kata Tuan Haji dalam hal ini, dapat duduk tak dapat duduk belakang cerita, yang penting utamakan dulu saf yang rapat, itu lebih utama. Sebab apa? Banyak kecaman Nabi SAW. Kalau ada jarak, anak kambing boleh masuk. Sebab apa? Nabi nampak di celah-celah yang ada renggangan itu tuan-tuan, itu dinamakan apa? Anak kambing hitam, iaitulah berbentuk syaitan. Itu yang Nabi SAW kata. Bak kata orang, kalau kita tak dapat duduk tahiyat akhir, terpaksa duduk tahiyat awal, tak ada masalah lah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita buka dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana sahabat nampak Nabi pernah beberapa kali Nabi salat 2 rakaat, Nabi tak duduk tawarruk, Nabi tak duduk tahiyat akhir, ya. Pada rakaat yang terakhir sebelum salam, Nabi duduk sebiji macam tahiyat awal, ada riwayat, ya. Habis itu mana satu Ustaz yang lebih sunat? Yang lebih sunat duduk tawarruk, itulah duduk tahiyat akhir. Kadang-kadang, ya, maksudnya dalam kebanyakan hal, dalam kebanyakan solat, yang duduk akhir sebelum solat, duduk tahiyat akhir, itu kebanyakan waktu. Kadang-kadang ada riwayat Nabi duduk sebiji tahiyat awal. Maksudnya pun sunnah jugalah tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan rapat saf, tak dapat duduk tahiyat akhir, dapat duduk tahiyat awal pun jadi juga. Sebab apa? Ada riwayat Nabi SAW. Jadi macam tu saya terangkan, kalau tak dapat tak apa Tuan Haji, kita kejar yang keutamaan rapat saf. Ni kadang-kadang bila nak bergesel rasa geli pula dengan kawan tu. Kita rapat tu sekadar gesel bahu cukup lah, tak perlu kita nak rapat sampai sesak nafas macam tu tuan-tuan, ya. Bukan pula kalau kita nak rapatkan saf, ada jenis hamba Allah tu nak kena pijak kaki, kita duduk lagi dia pijak kaki lagi, kita pun duduk rimas rasanya, betul tak? Pernah cuba tak? Dekat Mekah tuan-tuan, ada Arab sebelah tu, budak muda, dia rapat kaki saya, alih sampai kaki dia macam ni, buruk nampak, macam buruk pula nampak dia. Lepas main dia marah saya marah dia balik, balas hujah dia balik, ya. Ingat kita tak reti ke? Dia ingat kita ni bukan orang Arab ni, tak reti jawab ke? Kita pun belajar juga, ya. Dekat Shah Alam tu ada budak lebih kurang dalam 12-13 tahun lah, budak Arab, ya. Dia lah mungkin bapak dia ajar macam tu lah kan. So bila semayang tu dia rapat kaki kita, si alih lagi dia rapat lagi, dia alih, geram betul budak sebelah ni. Apa saya buat? Saya pijak kaki dia, lalu tarik kaki dia dia tarik kaki dia, tak ada rapat lagi dah tuan-tuan, ya. Tak adalah kita nak rapat macam tu sekali, sekadar gesel bahu cukup lah, okey lah itu kan. Ini bila tak musim PKP, bila suruh rapat kita duduk lagi-lagi, kita tak ambil berat tentang rapatkan saf, ya. Tapi bila musim PKP bising pula tuan-tuan. Bukan semualah, ada sebahagian yang bising. Saya yakin kat sini tak ada bising, tapi ada seorang dua yang bising. Sebab apa?
kita kena ingat, ya, betul, saf yang rapat, saf yang lurus adalah kesempurnaan solat berjemaah, ya. Sebab itu difatwakan dalam mana-mana kitab fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Buka kitab Tuhfah, Nihayah, Mughni, Muhtaj, semua cakap macam tu, tuan-tuan. Malah mana-mana mazhab pun, Maliki, Hanafi, Hanbali pun sama juga, ya. Tetapi apa yang dinyatakan oleh para ulama, dia kata kalau saf yang tak rapat, saf yang tak lurus tanpa keuzuran syar'i, nampak tak? Tanpa keuzuran, maka hukumnya makruh. Maksud dia apa? Salat jemaah tetap sah. Maksudnya tanpa keuzuran syar'i, kita memang sengaja tak nak rapatkan saf. Tanpa keuzuran syar'i, kita tak nak meluruskan saf. Sah tak jemaah? Tetap sah, tapi makruh. Maksud makruh apa? Hilang fadilat. Tapi kita macam ni hilang fadilat juga. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, dia kata apa? Jikalau saf itu tidak dapat dirapatkan disebabkan keuzuran, maksudnya keuzuran syar'i. Seperti apa? Di tengah-tengah saf tu ada lubang, contoh kita sembahyang ada lubang ke, kan? Ataupun kita tak boleh nak rapatkan saf, air menitik basah, takkan nak berdiri kat situ, kan? Habislah kopiah basah, tuan-tuan, mengalir habis baju sekali basah, dah lah kapek basah, tak boleh dirapatkan. Pasal apa? Aduh, lubang ada air ke, ataupun tak dapat dirapatkan sebab dinding. Nampak tu? Betul tak? Ada tabung tu, takkan kita nak semayang atas tabung tu, pelik pula, tinggi semacam macam berdiri atas tu, betul tak? Jadi tak boleh. Dan begitu juga dia kata dalam situasi contoh kita berada dekat Masjidil Haram. Imam Ibn Hajar ni dia orang Mesir tetapi duduk kat Mekah, dia Mastautin dekat sana, dia kata, ya, Masjidil Haram pun sama macam dulu juga. Sekarang ni macam dulu juga, dia tak beratap. Ya, dulu lagi lah, zaman dulu memang tak ada langsung, memang Kaabah tu aja kosong-kosong, yang tempat pusing saja kosong, yang sebelah sana tu rumah-rumah orang, ya. Dia kata contoh katakanlah saf tidak dapat dirapatkan, tidak dapat diluruskan disebabkan di tengah Masjidil Haram cuaca sangat panas, orang semua cari tempat redup, tempat panas tu terpaksa dikosongkan. Sebab apa? Cuaca terlalu panas. Kalau duduk tengah panas, apa jadi, tuan-tuan? Pitam lah. Jadi tak selesa, kita nak solat macam mana, tak khusyuk dan sebagainya. Pengalaman saya lah 2017 pergi ke Mekah, pergi buat haji. Masa tu dia punya, ya Allahu Akbar, dia punya darjah Celsius tu 48 kat Padang Arafah tu, ya Allah. Aircon tu tak rasa apa, kipas tak rasa apa, berdiri depan aircon tu haba panas, ya Allah. 48 darjah Celsius, punyalah panas. Jadi disebabkan tak dapat nak luruskan saf, disebabkan keuzuran syar'i, maka kata Imam Ibn Hajar, fala karahata lahu, maka tidaklah dihukumkan sebagai makruh. Maksudnya orang yang tak dapat luruskan saf disebabkan keuzuran syar'i, tidak dipotong markahnya, tetap dapat pahala penuh, tetap dapat fadilat yang penuh. So kita tak perlu risau, tuan-tuan. Ada SOP, social distance, ya, penjarakan fizikal dan sebagainya, ya. Pasal apa? Ini bukan kehendak kita, ini kehendak pemerintah. Dan pemerintah melakukan semua ini pasal apa, tuan-tuan? Disebabkan maslahat kepada kita, untuk menjaga maqasid syar'iyah, untuk menjaga supaya apa? Nyawa kita selamat, kesihatan kita dijaga dengan baik, dan tidak mahu menyebabkan lebih teruk lagi. Kalaulah bercambah lagi COVID-19 ni, tuan-tuan, terpaksa PKP lagi, ditutup kedai, ekonomi jatuh, merundum dan sebagainya.